Adat orang masuk ke kampung, berbudi bahasa tiada taranya. Adat orang datang menolong, mengukir senyuman tak kira masa. Adat orang datang berkunjung, siap siaga dengan bencana. Adat orang menuntut ilmu, tekadkan niat, pasang telinga. In the name of Allah, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati sekalian, hari ini saya mengajak hadirin sekalian untuk mendengarkan sebuah tazkirah yang ingin saya sampaikan dan yang berbunyi pentingnya solat. Hadirin, tahukah kalian bahawa sesungguhnya solat ini merupakan satu ibadah utama yang wajib dituntut oleh setiap muslim dan muslimah. Ibadah solat ini merupakan ibadah yang tertinggi di dalam Islam. Tiada ibadah lain yang dapat menyamai ibadah ini, kerana ibadah solat ini merupakan satu ibadah yang dapat menghubungkan seseorang insan itu dengan pencipta mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini mengandungi beberapa hikmah dan mampu menjadikan individu muslim itu benar-benar bertakwa. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salataka sakanun lahum. Yang bermaksud, doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Hadirin yang saya hormati sekalian, solat ini didirikan dengan membabitkan seluruh anggota badan. Mulut menyebut, hati menghayati, dan seluruh anggota badan yang lain bekerja dengan cara yang tertib dan teratur dari awal solat hingga di akhirnya. Solat yang wajib dituntut oleh setiap muslim mukhalaf ada 5 waktu. 5 waktu tersebut dipanggil solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Tetapi sebenarnya kawan-kawan, solat ini disyariatkan ke atas kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 50 waktu untuk ditunaikan. Tetapi di atas permintaan nabi-nabi yang terdahulu dan sebelumnya, termasuklah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya diringankan kepada 5 waktu sahaja. Kawan-kawan, 5 waktu solat ini mungkin kedengaran sedikit sahaja, tetapi sesungguhnya pahalanya sama seperti kita menunaikan 50 waktu solat sehari semalam. Allah berfirman, terdapat banyak kebaikan di dalam solat. Antara kebaikannya adalah ia dapat mengubah diri kita ini menjadi lebih baik. Ia dapat membentuk kepribadian dan akhlak mulia. Semakin hari semakin kita mengerjakan solat, semakin suci dan putihlah hati kita, seputih kain kafan. Dan apabila ini berlaku, kita akan mula mengenali sifat-sifat baik seperti sifat sabar, sifat ikhlas dan juga berlemah lembut. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua iza massahul ghairu manu'a illal musallin allazina hum salatihim daimun. Yang bermaksud, sesungguhnya manusia ini diciptakan dengan sifat resah gelisah lagi bakhil kedekut. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkelah lesu. Dan apabila ia mendapat kesenangan, ia menjadi sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan solat, iaitu orang-orang yang tetap mengerjakan solatnya. Hadirin yang saya hormati sekalian, solat juga mampu membantu kita jika kita mendapat ujian yang besar ataupun mempunyai masalah yang besar. Dengan solat yang khusyuk dan berdoa dengan sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah semua masalah yang terdapat di dunia ini dapat diselesaikan. Solat ini juga Imam Al-Aliyah berkata, solat ini mempunyai 3 keistimewaan, iaitu ikhlas, khusyuk dan juga zikrullah. Ikhlas ini mampu membawa seseorang itu kepada ma'ruf, dan khusyuk ini pula mampu mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar.
Manakala zikrullah ini pula dapat membawa kepada seseorang itu perkara perbuatan yang ma'ruf dan mencegahnya daripada perbuatan yang mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang mengerjakan solat ini dapat dicegah daripada perkara yang mungkar dan keji. Pernahkah sahabat-sahabatku kalian terfikir kenapa solat ini dipanggil sebagai tiang agama? Ia dipanggil sedemikian kerana solat ini merupakan penampung setiap ibadah yang telah kita lakukan. Segala amalan ibadah yang baik yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sebagai tiang, puasa sebagai bumbung, dan terciptalah satu rumah yang di dalamnya penuh dengan amalan-amalan yang baik dan yang bermanfaat terhadap kita di dunia dan akhirat. Hadirin kawan-kawan yang saya hormati, sedih apabila kita lihat pada hari ini banyak orang yang lalai dan meninggalkan solat sepertinya yang bukan apa-apa. Bukankah sedih apabila kita melihat mereka melakukan perbuatan yang seperti itu, meninggalkan solat dan meremeh-remehkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang yang meninggalkan solat ini dipanggil orang yang kufur dan munafik. Dan mereka ini adalah orang yang digolong di dalam golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehinggalah mereka mendirikan solat tersebut. Jadi kawan-kawanku yang saya hormati dan kasihi sekalian, marilah sama-sama kita jaga solat kita, kerana sesungguhnya jika kita meninggalkan solat ini, terlalu banyak yang merugikan, terlalu banyak benda yang teruk yang akan berlaku. Jadi tolonglah kawan-kawan, kerjakanlah solat kamu itu. Sesungguhnya jika kamu mengerjakan solat itu, kamu akan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi janganlah sesekali kamu meninggalkan solat itu. InsyaAllah jika kamu mengerjakan solat itu dengan tulus dan seikhlas hati, Allah akan membantu kamu. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama mencapai syurga Firdaus, iaitu syurga tertinggi. Dan itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.